Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi untuk hari ini cikgu akan terangkan berkaitan dengan pelarasan untuk yang keempat, untuk yang ketiga iaitu susut nilai dan susut nilai terkumpul. Okey. Susut nilai, apa itu susut nilai? Okey, susut nilai ni dia ialah nilai untuk aset bukan semasa yang susut dalam tahun keuangan semasa. Okey, seperti yang awak tahu, aset bukan semasa contohnya, apa contoh aset bukan semasa? Kenderaan, mesin, lengkapan, alatan pejabat, itu ialah aset bukan semasa. Setiap aset bukan semasa tu dia mempunyai nilai dan setiap tahun dia akan menyusut, dia akan turun kos dia punya nilai dia. Okey? Susut nilai ni dia merupakan kategori item belanja. Dia akan dikira pada akhir tempoh perakaunan. Jadi, bila awak faham akaun belanja dia tidak ada baki. Bila tak ada baki, hanya tahun tersebut sahaja kita kira. Jadi, untuk tahun akan datang, dia tak adalah. Jadi, akan jadi belanja yang baru. Okey, yang kedua, item susut nilai terkumpul. Bila awak sebut dengar susut nilai terkumpul maksudnya benda tu akan bertambah-bertambah. Okey, untuk susut nilai terkumpul, dia ada baki. Okey, sebab dia bukan kategori belanja, dia ada baki. Jadi, setiap tahun dia akan bertambah. Dia akan bawa nilai yang tahun sebelum tu dia akan bawa ke tahun hadapan. Dia merupakan catatan kontra untuk aset bukan semasa. Okay, kita tengok jumlah susut nilai yang terkumpul sepanjang tempoh penggunaan aset. Okey. Dia akan mengurangkan nilai aset bukan semasa sebab dia bila akan awak ada kos contohnya RM10,000, susut nilai awak RM5,000. Jadi akan menyusutlah, jadi berapa tinggal lagi kos awak? Baki awak tinggal jadi RM5,000. Okey, aset bukan semasa akan mengalami kemerosotan nilai disebabkan oleh beberapa perkara. Ada 3 perkara. Apa yang faktor yang menyebabkan berlakunya susut nilai? Okey, nilai untuk aset awak tu berkurang. Okey, yang pertama, faktor keusangan. Keusangan ni mungkin awak punya mesin dah lama, dah pudar, dah lusuh dan buruk. Okey, ataupun kenderaan yang awak guna. Mungkin tahun pertama, kedua cantik lagi. Bila masuk tahun ketiga, keempat dah menyusut. Sebab apa? Dia dalam keadaan yang tak apa nak cantik lah. Okey, yang kedua iaitu perubahan teknologi. Okay, seperti yang kita tahu, teknologi setiap tahun ataupun setiap masa teknologi sentiasa berubah. Seperti awak guna telefon bimbit kan. Jadi setiap berubahlah. Jadi mesin ke, lengkapan ataupun alatan pejabat, kenderaan pun akan ada berlaku perubahan. Jika berlaku perubahan, contoh awak beli tahun ni, pada tahun akan datang takkan sama nilai dia. Contoh awak beli harga kereta tu RM50,000, pada tahun hadapan takkan sama nilai RM50,000. Dia akan menyusut. Tetapi kalau harga emas dia tak menyusut, dia akan meningkat, berbeza. Sebab ini aset bukan semasa. Okey. Yang ketiga, dia iaitu banjir dan kebakaran. Berlakunya, contoh awak beli bangunan awak tu terbakar. Mungkin hanya sebahagian peralatan saja boleh diselamatkan. Itu akan menyusutkan awak punya nilai lah. Okey, yang kedua mungkin disebabkan oleh banjir. Kenderaan awak kena banjir. Kenderaan awak kena banjir pun dia akan menyusut juga nilai tersebut. Okey. Saya nak ajar bagaimana kita fokus kepada 3, apa itu kaedah pengiraan susut nilai. Ada 3 kaedah. Okey, kaedah yang pertama, penilaian semula. Kaedah yang kedua, kaedah garis lurus, kaedah asuran tetap ataupun kaedah atas kos. Okey, untuk garis lurus dengan atas kos ni sama. Dia punya formula dia sama. Cuma beza sikit, kaedah asuran tetap ni dia punya rumus berbeza. Tapi dia punya konsep dalam ni samalah. Okey. Yang ketiga iaitu kaedah baki berkurangan. Kita tengok satu persatu. Okey, ini kaedah yang pertama iaitu kaedah kita nak pakai kaedah garis lurus. Ni, kita akan pakai kaedah garis lurus. Okey, kita tengok, kita mengandaikan pada tahun tersebut 1 Januari kita buka akaun kita tutup pada 31 Disember 2018. Untuk tahun kedua pun sama, 1 Januari 2019 sehingga 31 Disember 2019 dan tahun ketiga pun kita tutup sehingga 2020. Okey, bagaimana kita nak kira? Kita tengok pada soalan.
pada 1 Januari 2018, perniagaan AIM membeli kenderaan, kita punya aset dia kenderaan berharga RM90,000. Okey, maksudnya berharga RM90,000 ni dia ialah kos dia. Nilai yang kita beli kos dia sebanyak RM90,000. Ni kos dia. Dengan cek lah. Ini tak payah tengok lah dengan cek sebab sekarang kita nak kira susut nilai. Okey, kenderaan disusut nilai pada kadar 10% mengikut kaedah garis lurus. Dia soalan dia akan bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu, mungkin dia akan pakai kaedah lain. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okey, tempoh perakaunan berakhir 31 Disember setiap tahun. Jadi, awak kena tengok hati-hati. Kalau tarikh awak beli 1 Januari, kita tutup 31 Disember, okey 12 bulan. Tapi kalau dekat sini dah beli kita kata salah 1 Mei. Kita tutup akaun 31 Disember. Okey, berapa bulan? Kiralah 5. So, 1 kita kira sebab dia bulan 5 ni, kita kira 1 sebab dia ambil kira sebab dia awal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 8 bulan. Dia tak akan ada 8 bulan lah. Kenapa cikgu tunjukkan bulan ni? Sebab nanti formula dia kena darab tempoh. Okey, kebetulan dekat sini dia beli 1 Januari, dia tutup 31. Jadi kita anggap dia 12/12 lah. Mudah kerja kita. Okey, tapi apabila dia beli tengah-tengah, itu awak kena kira dia berapa bulan dia beli. Kita kira tarikh daripada kita beli. Okey, kita tengok yang pertama. Macam mana nak kira? Okey, soalan menggunakan kaedah garis lurus. Okey, kaedah ini ada 2 formula. Seperti yang saya cakap tadi, awak tengok dia ada 2 formula. Satu, dia gunakan atas kos pada kos. Kadang-kadang dia sebut garis lurus, tak ada masalah. Ataupun atas kos. Jadi aset pada kos dia berapa, darab dengan kadar tengok persen dia. Lepas tu darab dengan tempoh. Tempoh kat sini lah yang cikgu cakap tadi, bulan. Selalunya 12/12 lah. Tetapi tengok pada tarikh kita beli bila dan kita tutup bila. Okey, untuk formula yang kedua, dalam kaedah yang sama juga, kita guna kaedah atas aset pada kos tolak dengan nilai sisa bagi dengan usia guna. Ni ansuran tetap lah. Okey, boleh? Jadi, ini dia punya 2 formula lah. Tengok pada soalan. Soalan bagi dalam bentuk macam mana. Kalau dia bagi persen, guna persen. Kalau dia bagi ada nilai sisa, ada nilai usia guna rumus ni. Okey, kita tengok yang latihan ni. Okay, dia guna kaedah yang pertama. Dia guna formula yang pertama. Okey, iaitu kita ambil nilai kos dia RM90,000. Darab dengan 10%. Okey, persen dia dah bagi kita 10% kat sini. Okey, berapa? Okey, kat sini ada tempoh dia. Tempoh dia kita dah kira tadi 12/12 lah sebab dia kira satu tahun. Ingat, 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Itu awak kena tahu. Januari sampai Disember awak tahu 12 bulan. Itu semua orang tahu kan. Jadi, berapa awak kira? RM9,000. Okey, dekat sini awak kena tengok betul-betul. Susut nilai dia RM9,000. Okey. Untuk kaedah ni, setiap tahun dia akan sama RM9,000. Tengok, tahun kedua bersama, tahun ketiga pun sama. Okey. Untuk susut nilai terkumpul, dia takkan sama. Tahun pertama sama, sebab dia baru nak wujudkan. Bila tahun yang kedua, dia akan jadi RM18,000. Sebab apa? Seperti yang cikgu cakap tadi, susut nilai dia tak boleh bawa baki. Tetapi susut nilai terkumpul, kena bawa baki daripada yang sebelum tu. Jadi, macam mana dapat RM18,000 ni? Yang tahun 2018 ditambah dengan 2019. Dapatlah RM18,000. Okey, untuk susut nilai terkumpul. Nama apa terkumpul? Bila terkumpul tu benda tu bertambah. Okey, yang kedua, untuk tahun yang ketiga, RM27,000. Kenapa macam mana dapat RM27,000? RM18,000 tambah dengan RM9,000 ni. Dapatlah RM27,000. Okey, susut nilai, dia nilainya sama. Susut nilai terkumpul, nilai dia akan bertambah setiap tahun. Okey, boleh faham? Okey. Ni untuk soalan kedua, untuk kita guna kaedah kedua. Kenapa kita guna kaedah yang formula yang kedua? Sebab dia bagi tempoh usia, dia bagi nilai sisa ataupun nilai scrap. Okey. Tahun yang sama, dia beli 1 Januari, jadi kita anggap dah 12/12 lah. Tak ada masalah lah. Okey. Tengok usia guna dia 10 tahun, nilai sisa dia RM8,000. Okay, awak kena tahu. Okey, kita guna formula yang kedua. Formula yang kedua. Okey. Apa itu nilai scrap atau nilai sisa? Ini selalunya soalan objektif dia tanya. Nilai scrap ni, nilai akhir
hayat aset bekas semasa. Contoh awak beli kenderaan. Sampai dah awak habis guna tu, 10,000 lah dah awak dah habis contohnya awak dah habis bayar. Berapa lagi nilai yang awak tinggal tu untuk okey, kita nak nilaikan kenderaan kita tu tinggal berapa ribu. Okey, berlaku 5,000 lah. Maksudnya itulah nilai akhir dia. 5,000. Takkan tak ada nilai langsung, takkan kosong kan? Mustahil. Barang yang kita beli selalunya akan ada nilai lah. Tapi dia akan berkurangan. Okey, ni maksudnya nilai scrap. Nilai akhir yang kita tinggal banyak mana. Okey, untuk kenderaan ni nilai akhir dia tinggal 8,000. Okey. Kita tengok cara nak kira dia mudah saja. Ambil aset pada kos dia 40,000, tolak dengan nilai sisa dia 8,000 bahagi dengan usia guna 10,000. Jadi, okey, ini untuk kaedah formula ni dia tak perlu darab tempoh. Dia tak ada tempoh kita terus sebab kita bahagi 10 tahun. Jadi 10 tahun berapa kita punya susut nilai? 3,200. Jadi samalah setiap tahun. 3,200 susut nilai 2018, 2019 dan 2020. Ingat, cikgu ulang balik sekali lagi. Susut nilainya sama. Nilai dia sama. Dia tak akan bawa baci dia. Okey. Jadi kalau 10 tahun lah 3,200 tu. Okey. Apabila susut nilai terkumpul, pada tahun 2018 nilai dia 3,200. Tapi apabila berlaku pada tahun 2019, nilai dia akan bertambah menjadi 6,400. Macam mana dapat 6,400 ni? 3,200 2018 ditambah dengan susut nilai 2019 3,200. Dapatlah kat sini 6,400. Okey, untuk tahun 2020 nilai dia akan jadi 9,600. Okey, boleh faham? Okey, untuk yang ketiga. Soalan yang ketiga kita fokus kepada kaedah yang kedua. Okey, apa kaedah kita guna? Kita tengok soalan dia pada 1 Januari. Apa-apa hal bila dapat soalan, awak garis bila dia beli. Pada 1 Januari. Itu penting. Apabila kita membuat pelarasan, tarikh sangat penting. Okey. Pada 1 Januari, perniagaan AIM membeli kenderaan berharga RM90,000. Okey, kenderaan disut nilai pada 10%. Okey, sama macam tadi. Tetapi apa kaedah dia pakai? Kaedah dia pakai baki berkurangan. Okey, tutup akaun sama 31 Disember. Dia suruh kira 2018, 19, 20. Okey, apa rumus dia? Okey. Kaedah baki berkurangan Okey, rumus dia ni. Rumus dia tadi sama seperti kaedah garis lurus, tetapi beza dia setiap tahun susut nilai dia takkan sama nilai dia. Okey, awak tengok aset pada kos sama. Okey, tetapi awak rumus dia kena tolak dengan susut nilai terkumpul. Okey, kalau tahun pertama tu dia tak ada lagi susut nilai terkumpul yang sebelum tu, tak ada, jadi kosong lah. Nanti kita tengok darat dengan kadar tengok 10% dia bagi, darat dengan tempoh. Samalah tempoh tadi. Kalau dia cukup 1 Januari sehingga 31 Disember, maksudnya 12/12. Okey, kita tengok yang pertama. Ini tak boleh sama setiap tahun sebab dia menggunakan kaedah baki berkurangan. Jadi dia makin kurang. Kalau kaedah garis lurus, dia sama semua setiap tahun sehinggalah tamat tempoh. Okey. Tengok yang tahun yang pertama. 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2018. Macam mana nak kira dia? Okey, kita punya rumus dia kos. Tolak dengan, kenapa cikgu cakap kosong? Sebab apa kosong? Pada tahun 2018, dia baru beli. Jadi, dia tak ada lagi susut nilai terkumpul. Terus letak kosong. Okay, untuk tahun pertama sebenarnya kita letak kosong. Darab dengan 10% dia. Okey, dia punya kadar dia. Lepas tu darab dengan tahun. Tempoh masa dia 12/12 lah. Okey, berapa nilai dia? 9,000. Okey, terus letak 9,000 pada tahun 2018. Tahun 2018 untuk susut nilai terkumpul pun sama 9,000. Okay. Macam tadi awak tengok sebelum tu, kalau guna kaedah garis lurus ataupun kaedah yang surat tetap tu, susut nilai dia sama kan setiap tahun. Tetapi bila kaedah baki berkurangan, setiap tahun takkan sama. Okey, kita tengok tahun yang kedua. Okey, 1 Januari 2019 sehingga 31 Disember 2019. Okey, kos dia sama 9,000. Okey, tolak dengan sebenarnya tolak 9,000 ni sebab apa? Tahun 2018 kita ada susut nilai. Okay, bila ada susut nilai, kena tolak 9,000.
Darab dengan 10%, darab dengan tahun, nilai dia 8,100. Kalau awak perasan kan dia makin kurang lah sebab baki berkurangan. Kita faham konsep dah, baki berkurangan. Setiap tahun susun nilai akan berkurangan. Okey. Jadi nanti awak boleh nilai lah kaedah mana sebenarnya yang bagus, yang sesuai. Okey. Jadi untuk tahun 2019 susun nilai 8,900. Susun nilai terkumpul. Ingat bila terkumpul, macam mana dapat 17,100? Okey, 9,000 ditambah dengan 8,100. Okey, untuk tahun ketiga. Mungkin awak dah tahu dah. 90,000. Tolak dengan berapa? Tolak dengan 17,900. Darab dengan 10%. Awak kena tolak dulu. Kalau awak guna kalkulator tu, awak guna terus darab dengan 10%. Jadi salah nanti. Okay, tolak dulu baru darab dengan 10%. Darab dengan 12 per 12. Jawapannya 7,290. Untuk susun nilai terkumpul dia 24,390 ditambah. Okey. Jadi kita dah belajar dua benda dah. Yang pertama tadi guna kaedah gada dulu ada dua formula. Yang kedua kaedah baki berkurangan. Kaedah baki berkurangan ni setiap tahun susun nilai takkan sama. Sebab namanya baki berkurangan. Berkurangan, kurang. Okay. Sekarang kita nak bagi kaedah yang ketiga iaitu kaedah apa ni? Sebab awak tengok dah ada tak persen? Ada tak dia sebut kaedah apa-apa? Kalau dia tak sebut kaedah apa-apa, dia merupakan kaedah penilaian semula. Penilaian semula. Kenapa cikgu cakap penilaian semula? Okay, tengok rumus dia. Okay. Kaedah penilaian semula, baki awal aset ditambah dengan belian aset baru. Okay, kita beli baru. Tolak dengan jualan aset. Tolak dengan baki aset akhir. Tengok pada maklumat soalan tu. Ada tak item ni? Tak semestinya semua empat-empat ni ada. Kadang-kadang dia ada 3. Kadang-kadang dia ada 2 saja. Dia jarang ada 1. Selalunya 2. Minimum 2 lah. Maksimum 4. Okey, kita tengok soalan. Soalan, maklumat berikut dipetik daripada perniagaan cahaya sepanjang tahun 2020. Okey, baki alat-alat kecil. Alat-alat kecil ni merupakan aset bukan semasa. Pada 1 Januari 1,200. Okey, ini baki awal. Okay, sepanjang tahun tu dia beli dia beli baru 1,900. Lepas tu ni baki akhir yang tinggal 1,100. Jadi kat sini apa yang tak ada? Yang tak ada dia ialah jualan aset. Tak payahlah, tak adalah jualan aset kat sini. Okey, jadi cuba tengok macam mana nak kira dia. Okey, 1,200 kita ambil baki awal. Belian ada tak? Belian ada, tambah 1,900. Jualan aset ada tak? Tak ada, tak payah tulislah. Okey, kita cuma ada baki akhir. Tolak dengan baki akhir. Jadi berapa susun nilai kita? 2,000. Jadi susun nilai untuk kaedah ini. Okay, tahun 2020 susun nilai ada 2,000. Susun nilai terkumpul 2,000. Okey, boleh? Okay, seterusnya. Macam mana tadi awak ingat? Awak kena ingat balik. Kita ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah garis lurus, kaedah asuran tetap dan kaedah atas kos. Okay, tapi dalam kaedah tu dia ada 2 formula. Okay. Yang kedua, kaedah baki berkurangan. Okay, kaedah baki berkurangan ni dia akan ada susun nilai dia. Susun nilai tak akan sama setiap tahun. Okay, kaedah yang ketiga yang kita baru belajar ni, iaitu kaedah penilaian semula. Kalau awak tengok soalan dia tak bagi persen, dia suruh terus kira susun nilai, dia bagi baki saja, dia bagi belian. Dia merupakan kaedah penilaian semula. Okey, ini nak tunjukkan macam mana nak rekod ke dalam akaun untung rugi ataupun apul dan lagi satu ke dalam PKK. Ini kita nak rekod je, bukan kita nak buat full apul ataupun PKK. Okey, tengok pada soalan. Maklumat berikut dipetik daripada imbangan duga kedai BV pada 31 Disember 2020. Okey, sebelum dapat soalan, sebelum awak nak buat apul, awak tengok pada soalan, awak kena kira dululah. Okey, dia dah bagi letak pejabat, ni kos dia, susun nilai terkumpul, dia dah bagi kenderaan. Okey, untung kasar. Okey, maklumat tambahan. Kita ada 2 aset kat sini. Letak pejabat disusun nilai pada 10% guna kaedah atas kos. Ingat kaedah atas kos. Kos darab dengan persen, darab dengan persen tu kadar, darab dengan tempoh. Okey. Kenderaan ini disusun nilai guna kaedah baki berkurangan. Jadi, tugas awak kena kira dululah berapa susun nilai dia dan berapa susun nilai terkumpul. Buat macam kotak cikgu ajar tadi tu, kotak ni. Okey, kita tengok yang pertama. Macam mana nak buat? Macam soalan ni, dia tunjuk dalam ni lah, pengiraan dia tunjuk dalam apur ni.
Okey, tolak dengan belanja ingat bila kita guna ingat balik rumus, bukan rumus, format apa kan. Ini format dia daripada untung kasar sebenarnya daripada atas tu lagi tapi dia terus daripada untung kasar. Sebab dia tak ada hasil, sepatutnya untung kasar tambah hasil tolak belanja, hasil tak ada sebab ni nak tunjukkan je macam mana kita nak rekod. Okey, susut ni. Mula-mula kita nak kira dulu susut nilai antara pejabat. Kita nak kira macam mana? Dia guna kaedah apa? Guna kaedah kos. Jadi kos dia RM24,000 darab dengan 10%. Susut nilai yang dia bagi ni tak payah tengok lagi sebab dia tak ambil kira. Dia bukan pakai guna kaedah bagi berkurangan, dia guna atas kos. Bila atas kos, berapa nilai dia? 2,400. Okey, settle. Bila guna yang kedua pula, susut nilai kenderaan. Susut nilai kenderaan, dia menggunakan kaedah apa? Kaedah baki berkurangan. Ingat baki berkurangan, dia punya formula dia apa? Kos tolak SNT darab dengan persen darab dengan tempoh. Okay, kenapa kat sini cikgu tak darab tempoh? Sebab kita anggap setahun. Kalau awak darab 12/12 pun samalah dapat 2,400. Okey, boleh faham Okey, yang kedua itu susut nilai kenderaan. 30,000, okey, kos dia. Ditolak dengan 3,000. 3,000 ni dia ialah apa? Susut nilai terkumpul kenderaan. Darab dengan 10%. Okey, tahun sama 12/12 sebab dia tak bagi tahu bila-bila. Jadi kita anggap dia 1 tahun. Jadi berapa nilai dia? 2,700. Okey. Awak tambah kedua-dua ni. Okey, jadi belanja dia 5,400. Untung kasar tolak belanja kan? Okey, untung bersih dia 19,100. Okey. Tak apa. Untuk kita nak macam mana rekod untuk aset bukan semasa. Aset bukan semasa yang sebelum ni format awak guna dia tak ada susut nilai kan. Kalau awak perasan kan dia tak ada susut nilai terkumpul kat sini. Tapi bila kita jawab soalan pelarasan, dia akan ada satu kolom susut nilai terkumpul dan nilai buku dia lah. Okey. Ni cikgu nak tunjuk cara rekod je. Nanti cara kita nak buat full PKK dengan full apa nanti kita akan ajar kelas seterusnya. Okey. Kita tengok nilai buku merupakan iaitu kos aset bukan semasa ni, kos aset bukan semasa ni ditolak dengan susut nilai terkumpul. Okey, kita pergi yang pertama. Apa kita punya aset bukan semasa kita yang pertama iaitu alatan pejabat. Berapa kos dia? 24,000. Okey, susut nilai terkumpul dia berapa? Macam ni cikgu tak tunjukkan dia punya kotak. Jadi yang awak kira tadi nampak tak 2,400 awak kira, awak kena tambah. Jadi berapa susut nilai terkumpul awak? 6,000. Jadi dekat sini sebenarnya nak dapatkan nilai buku, kalau boleh awak letak kurungan. Jadi awak tahu dah bila kurungan dia ialah kena tolak. Jadi 24,000 tolak 6,000. Berapa nilai buku dia? Tinggal 18,000. Kita pergi yang kedua. Apa aset bukan semasa kita yang kedua? Iaitu kenderaan. Kenderaan kos kita berapa? 30,000. Okey, susut nilai terkumpul dia berapa? Terkumpul lah. Ingat angka terkumpul. Kalau terkumpul tu tambah. Jangan ambil susut nilai sahaja. Ambil nilai susut nilai terkumpul. Kita dah dapat terkumpul, kita dah kirakan tahun semasa dia. 2,700 yang kita kira sebelum tadi. Okey, tambah dapat 5,700. Ini mesti tolak. Okey, ini mesti tolak. Okey, berapa awak dapat? 24,300. Jadi bila jumlahkan semua sekali, okey, 42,300. Inilah cara nak rekod dia. Boleh saya rasa mudah je lah. Ada tiga. Cuma awak kena ingat rumus sahaja. Okey, ada 3 kaedah. Soalan sebenarnya dia akan bagi tahu. Okey. Ada 3 latihan. Untuk latihan yang pertama, okey, dia guna kaedah baki berkurangan. Awak kira je. Ni saya nak awak kira susut nilai tahunan. Awak boleh buat kotak macam kotak yang cikgu ajar. Kotak ni. Kotak ni. Sekejap. Tak apa. Nanti cikgu tunjukkan dia punya contoh. Kotak yang ada yang cikgu tunjuk kotak macam ni. Yang ada tahun. Ada tahun tu 2020. Lepas tu dia ada susut nilai. Dia ada susut nilai terkumpul. Cikgu nak tengok yang tu. Awak tulis berapa. Tapi ini perniagaan ni tahun dia. Dia tak ada. Nanti cikgu akan tambah dalam soalan nanti. Okey. Yang kedua. Maklumat berikut berkaitan dengan aset bukan semasa kedah Habib. Okey, dia guna kaedah apa? Baki berkurangan. Pun sama. Okey, latihan yang ketiga dia guna kaedah asuran tetap. Ingat asuran tetap, dia pakai persen maksudnya atas kos. Okey, lepas tu bila latihan yang keempat, awak kena tengok macam tadi latihan keempat yang saya ajar sebelum saya bagi latihan tu. Selesaikan dulu. Tak apa, awak tak payah selesaikan dalam bentuk apa tu. Tak perlu buat dalam tu. Awak boleh buat asing. Kira-kira contoh awak kira alat-alat kecil kan. 1,200. Alat-alat kecil dia pakai kaedah apa?
Dia tak ada persen kat sini. Jadi dia pakai kaedah apa? Kaedah penilaian semula. Kalau atas kos dia dah bagi tahu dah. Berkurangan pun dah bagi tahu. Kat sini dia dah pesan dah. Alat-alat kecil disusut nilai menggunakan kaedah penilaian semula. Ni kaedah penilaian semula. Ni bukan Ini ialah baki akhir. Ni baki akhir. Okey, boleh? Jadi awak cuba buat dan masukkan ni dah masukkan ni tahun 2020 ni salah tu 2020. Okey? Boleh? Jadi awak masukkan ke dalam, awak kena siapkan ke dalam APU dengan PKK. Macam contoh cikgu bagi tadi. Okey? Jadi kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan kelas. Jadi saya harap awak dapat buat soalan ni lah. Ada latihan 4 Ada 1, 2, 3, 4. Okey, sekian. Terima kasih.